Namun undang-undang ini tidak dilaksanakan kepada ahli sumo. 1. Gila Jepun Yo guys, welcome back to another video. Dan hari kita bersama Obo Haha lagi. Dan hari ni kembali lagi kita di content react bersama Oaha. Dan hari ni kita mau react tentang undang-undang yang pelik yang ada di dunia ni guys. So untuk pengetahuan korang, hari ni kebanyakan kawan-kawanku yang aku dapat call, dapat info, kebanyakan orang sakit. So pastikan korang jaga kesihatan kamu guys ya. Jangan sampai sakit kerana sekarang dalam musim sakit. Tak tahu lah sekarang ni sakit apa. Aku pun dah sakit tekak dalam 2-3 minggu. Siapa ada yang rasa sama macam aku, tapi nak mau pergi klinik. Sama lah kita. Aku nak mau pergi klinik, tak tahu kenapa. Mungkin sebab malas ataupun sebab alasan tertentu lah gitu. So hari ni kita akan react tentang undang-undang. Tanpa basa-basi, let's go. Alright. So pakai headphone. Let's go. Selalunya, peraturan dan undang-undang di sesebuah negara dibuat dan digubal untuk melindungi, menjaga dan memelihara hak individu, adat, masyarakat, keharmonian dan So ni negara. pasal undang-undang. Undang-undang Namun, pelik di terdapat dunia. juga undang-undang yang boleh kita anggap pelik dan tak masuk akal. Oleh itu, untuk video kali ini, Faktau ingin berkongsi tentang 10 undang-undang paling pelik dalam dunia. Okay, Sebelum 10. itu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan Ya, jangan lupa tekan Faktau. loceng. Subscribe Faktau guys. Di saman RM2,690 jika bermain layang-layang. 200 Memang pelik undang-undang dari United Kingdom ni. 2,000, Menurut Akta 600. Polis Metropolitan 1839, mereka yang bermain layang-layang tanpa mengira umur di tempat awam sehingga mengganggu orang ramai boleh dikenakan saman berjumlah £500 atau RM2,690. Apa? Faktau pasti kalau undang-undang tu dilaksanakan di Malaysia, mesti ramai di antara kita yang kena saman. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Fakta tambahan, bermain layang-layang semasa zaman revolusi kebudayaan di China pada tahun 1969 boleh mengakibatkan korang dipenjara selama 3 tahun. Wow. 9. Apa? Kenapa main lain-lain kena tangkap? Kena tak boleh? Kenapa? Siapa tahu? Siapa tahu boleh komen di bawah geng. Kenapa? Gilanya. Anda tidak boleh bercerai selepas berkahwin. Di negara Filipina, anda tidak boleh bercerai dengan pasangan anda macam di negara lain kecuali di Vatican City. Perceraian di negara ini adalah diharamkan. Jadi, macam mana nak berpisah dengan pasangan, korang tanya? Satu-satunya cara untuk berpisah adalah melalui proses pembatalan atau permansuhan perkahwinan atau annulment dalam bahasa Inggeris. Proses pemansuhan ini boleh mengambil masa dari 6 bulan hingga ke 4 tahun untuk selesai. Tak boleh cerai geng. So kalau kamu mau merasa macam til jannah hubungan kamu pergi Filipina sana. Tak boleh sudah kamu cerai sana. Satu kali kahwin tak boleh cerai sudah. Gila adanya gitu. Itu undang-undang apa itu? Kalau undang-undang Islam ya boleh cerai geng. Bila sudah sampai tahap tak boleh jodoh tu tak boleh go sudah. So kita kena satu-satunya jalan bercerai ya cerai lah gitu kan. So di Filipina tak boleh lah. Biar orang cakap tiada jodoh ya. Lanjut bilang. Okay, lanjut. 8. Mengharamkan pemakaian pakaian dalam, mesti anda terkejutkan. Tak boleh ikutan. Tapi, ia bukanlah Tak seperti boleh bra. yang anda sangkakan. Pada tahun 2014, negara Rusia, Belarus dan Kazakhstan telah 2014. mengharamkan pakaian dalam yang mengandungi kurang daripada 6% bahan kapas. Ini bermakna pakaian dalam yang mengandungi kurang daripada 6% seperti kain rendah diharamkan pemakaian dan penjualannya. Tetapi pengharaman ini bukan dibuat secara melulu tau. Pengharaman ini berpunca daripada kajian yang dilakukan bahawa pakaian sintetik didapati gagal untuk menyerap kelembapan dan boleh menyebabkan masalah kulit yang boleh membawa kepada masalah kesihatan. 7. Tiada had laju di lebuh raya. Okay, lanjut. Terdapat lebuh raya di dunia ini yang tidak mempunyai undang-undang had laju. Ini suka best. Tak percaya? Ini best Lebuh ni. raya Autobahn yang berada di negara Jerman Ini tidak barulah. mempunyai larangan had laju. Ini bermakna
korang boleh bawa selaju yang boleh tanpa Jerman. dikenakan saman. Come on lah, ini bukan Volkswagen, bermakna Audi. faktor keselamatan dilupakan. Keselamatan BMW. perlu diutamakan dalam apa-apa bidang tau. Faham anak-anak murid? Namun begitu, terdapat satu peraturan yang korang perlu patuhi dan tidak boleh langgar semasa menggunakan lebuh raya autoban. Iaitu, Autobahn. korang tak boleh kehabisan minyak semasa memandu di lebuh raya ini. Korang boleh dikenakan saman kerana ia salah di sisi undang-undang negara itu. Uish. Korang boleh dikenakan saman dari 30 euro bersamaan RM138 hingga 70 euro bersamaan Habis minyak dah saman. RM21 berdasarkan situasi korang. Tak boleh habis Undang-undang minyak. ini dibuat untuk mengelakkan kemalangan kerana tiada had laju maksimum di lebuh raya itu yang meningkatkan lagi risiko pemandu yang terpaksa mengelak kenderaan yang tersadai di lebuh raya itu. Biar lambat, Gila. asal selamat tau guys. Kamu boleh didakwa kerana kecuaian. Tenang dengan cermat, ingatlah orang yang tersayang. Tapi guys, kalau dapat rasa highway tu, pejuang highway ada ke pejuang highway sini? Pecinta pemotoran kayak gitulah. Tapi bahaya juga. Tapi ya gitulah, minat mengatasi segalanya gitulah kiranya. Lanjut. 6. 6. Diharamkan menjual gula-gula getah. Untuk pengetahuan anda semua, Singapura telah mengharamkan menjual gula-gula getah sejak dari tahun 1992. Ini kerana kerajaan Singapura merasakan bahawa kos membersihkan sisa gula-gula getah yang tidak dibuang dengan cara yang sepatutnya adalah sesuatu yang membazirkan sumber keuangan pihak kerajaan. Uish. Undang-undang ini walaupun dilihat seperti agak pelik, tetapi sebagai negara yang terkenal dengan kebersihan, Singapura berjaya mengekalkan kebersihan dan memupuk rakyatnya supaya lebih bertanggungjawab. 5. Dilarang memakai kasut tumit tinggi di Greece. Degree. Pada tahun 2009, pihak berkuasa di Acropolis, Greece telah mengenakan larangan pemakaian kasut tumit tinggi kepada orang ramai ketika berada di tapak bersejarah. Jadi kepada perempuan dan sebahagian lelaki mungkin yang ingin menuju ke Acropolis memakai kasut tumit tinggi supaya melupakan niat tersebut. Dia Tujuan sebab takut- utamanya adalah untuk melindungi tapak bersejarah yang terdapat di situ. Kerana pemakaian kasut tumit tinggi dikatakan boleh memberi tekanan tanah di tapak bersejarah itu, sekaligus menjejaskan nilai bersejarah di negara itu. Macam pelik, tapi itulah hakikatnya. Tak pelik sangat pun, okey je. 4. Di penjara kerana stem terbalik. Uish. Bila kali terakhir korang gunakan stem? Hari Stem perayaan? terbalik. Surat cinta? Tinggalkan komen korang di bawah tau. Tapi kalau urusan pejabat atau rasmi itu tak kira lah ya. Di United Kingdom, melekatkan stem yang mempunyai gambar Ratu Elizabeth II secara terbalik pada sampul surat adalah menjadi kesalahan yang sangat besar dan dianggap sebagai pengkhianat. Apa lah. Ya sungguh-sungguh benar kau nak membunuh aku ya. Cuba bayangkan anda dimasukkan penjara hanya kerana perkara ini. Jelek je lah bah. Dibilang pengkhianat gara-gara terbalik siap. Setiap manusia melakukan kesilapan gitu. Tapi tak bisa gitulah. Tapi itu tadi tu agak pelik ke siap undang-undangnya. Tapi apa boleh buat King kan. Orang-orang royal blood ni dia macam ada something yang we should respect them ya, gitulah kiranya. Dilarang membuang air kecil di laut. Anda dilarang membuang air kecil di mana-mana pantai yang berada di Portugal. Walaupun ia kedengaran seperti tidak masuk akal, namun sebenarnya ia merupakan perkara yang seharusnya diketahui oleh semua orang. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku buat terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam tu kucing nak terkeluar. Aku tahan je bat. Bagaimana cara ia dilepaskan? Yang tu fakta pun tak dapat nak pastikan. Bagi mengelakkan diri anda didenda oleh pihak berkuasa Portugal, fakta nasihatkan anda supaya menahan diri dari membuang air kecil di pantai dan carilah tandas yang berdekatan dengan anda. Nah, macam mana? Sini ni. Kalau ini berani aku buat, peduli apa? Macam mana dia mau tahu? Macam mana dia mau tahu aku suka kencing atau tidak? Macam mana kira-kiranya? Siapa boleh tahu kira-kiranya? Macam mana dia kira-kira gitu? Penipu sial. Memang tak boleh kencing, tapi macam mana dia mau tahu kita kencing atau tidak gitu? Astaga. Lanjut lagi. Portugal. Tak boleh menjadi gemuk. Pada tahun 2008, tak boleh jadi gemuk. negara Jepun telah mengeluarkan satu undang-undang untuk menangani masalah obesiti di negara matahari terbit itu yang dinamakan Metabolo. Metabolo.
Undang-undang Meta Jika Bono. anda berumur di antara 45 ke 74 dan anda memiliki ukuran pinggang lebih dari 35.4 inci untuk lelaki dan 31.5 inci untuk wanita, maka anda diberikan tempoh 3 bulan untuk berdiet. Jika anda gagal, maka anda perlu berjumpa doktor untuk mendapatkan khidmat nasihat berdiet. Nasib baik badan faktor sadar macam Abang Aziz. Namun undang-undang ini tidak dilaksanakan kepada ahli sumo. Gila Jepun Time 2008 siapa yang lahir macam mana lah kan. Time kau 2008 tu umurmu 35 tahun ke 75 tahun. Pinggangmu kena kurus. Kalau enggak kan kau kena saman gitu, kena denda gitu. Gila undang-undangnya. Semua orang sana kurus Jo. Nak mau makan sebut setahun nak mau makan gara-gara mau kurus. Kalau enggak kena denda gitu. Tapi okey juga lah, semua orang kayak mengamalkan gaya hidup saya. Okey lah aku rasa. Tapi Wajib pinjam tak kena tandas maki. walaupun kepada stranger. Cuba korang bayangkan, korang baru habis makan asam pedas di Melaka. Rasa dia padu, sedap, lazat dan pedas gila. Sebab apa pedas? Sebabnya korang cakap dekat makcik asam pedas tu, "Makcik, asam pedas daging tetel 1. Kalau tak pedas, saya tak nak bayar." Jadi makcik Senah, sorrylah Senah nama kau kena guna, letak cili bertantan. Pas sejam korang selesai makan, tengah memandu nak balik KL, sakit perut mula menjelma. Berpeluh-peluh korang tahan dan tiba-tiba minyak kereta habis. So korang pun dalam keadaan panas hati. Sekarang kau boleh get out. Kau tadi. Jangan marah, nanti kena jual. Shut up you. Mulalah bertanya di rumah-rumah yang terdekat nak pinjam tandas. Dengan muka tak tahu malu, korang ketuk satu persatu rumah. Tapi tak ada satu rumah pun yang bagi. Apa perasaan korang masa tu? Jadi untuk mengelakkan situasi ini berlaku di Scotland, jika pintu rumah anda diketuk oleh seseorang yang tidak dikenali, ni yang korang tadi yang makan asam pedas tak ingat dunia, dan berada dalam keadaan terdesak untuk menggunakan tandas, anda wajib untuk bagi pinjam. Wajib tau. Memang hebat dan kreatif undang-undang ni. Terima kasih kerana Gila Wajib guys pinjam undang-undang di Scotland. So Scotland, siapa yang mau jadi pencuri ke apakah, kamu pikir Scotland guys ya. So orang-orang yang memiliki masalah psikologi semua ni, yang pembunuh-pembunuh, orang cakap pembunuh-pembunuh yang dalam anime tu, yang pembunuh-pembunuh psikologi ni kan, yang macam masalah mental ni. So pergi Scotland lah, cakap pinjam tandas, baru bunuh lah orang dalam tu. Membunuh psikologi. Enggak lah. So di Scotland kena wajib bagi tandas. So aku rasa undang-undang ni kena revise, kena mungkin ada kepentingan dan kekurangan juga tapi tak masuk akal lah kena pinjam tandas tu. So that's all video today. Thank you for watching. Stay peace, spread the love. Assalamualaikum. Bye bye. I sit by myself, talking to the. Bila aku jatuh tolong jangan hilang, bila aku kosong tolong jangan buang. Jangan cuma senang aku kau tumpang, tolong tetap ada bila aku tumbang. Sebab hidup ini betul macam roda, kadang atas kadang kan jatuh bawah. Biar yang lain gelakkan ketawa, tapi aku mohon kau tetaplah setia. Ya.